Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan um, mengenai sistem tulisan bahasa Melayu, iaitu perkembangan tulisan bahasa Melayu. Nama saya Muhammad Fawaz bin Jaludin daripada unit Bahasa Melayu 3. Sebelum kita memasuki bab ini, ingin kita lihat dulu isi kandungan yang akan kita masuki satu persatu. Yang pertama, kita akan bermula dengan pengenalan. Pada bahagian ini, saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai sistem ejaan bahasa Melayu kita yang bermula pada hari ini. Yang kedua ialah perkembangan tulisan bahasa Melayu ketika pra-merdeka, pasca merdeka. Dan yang ketiga, cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Keempat, perkembangan sistem ejaan Rumi. Kelima, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan akhir sekali, cabaran sistem ejaan Rumi. Pada bahagian pengenalan, kenalkah anda semua dengan Ottino Sek, iaitu salah seorang tokoh bahasa Melayu yang telah memperjuangkan bahasa Melayu di luar negara. Pada tahun 1993, beliau ada memberitahu penuntut-penuntutnya bahawa ada 3 tenaga pendorong dalam hidup ini, iaitu agama, adat resam dan bahasa. Tugas beliau, bahasa kamu saya percaya diucapkan oleh lebih dari 70 juta manusia. Ia merupakan satu daripada rumpun-rumpun bahasa terbesar di dunia. Jangan lupakan hakikat itu. Pelihara bahasa kamu itu, berusahalah meninggikannya ke taraf yang layak di kalangan bahasa-bahasa dunia. Bila taraf bahasa kamu tinggi, akan tinggilah juga taraf bangsa kamu. Apa yang dapat saya simpulkan daripada kata-kata Ottino Sek ini ialah beliau menyuruh kita sebagai rakyat itu sendiri memartabatkan bahasa Melayu kita. Kita perlulah menyayangi dan mempergunakan bahasa Melayu kita dengan sempurna agar bahasa Melayu kita ini dipandang tinggi oleh orang luar. Sekarang kita akan masuk ke sistem tulisan zaman pra-merdeka, iaitu sistem ejaan Wilkinson. Yang pertama, yang kedua sistem ejaan Zabah, sistem ejaan Fajar Asia dan akhir sekali sistem ejaan Rumi Kongres. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, kita perlu mengenali dulu apa itu zaman pra-merdeka ketika zaman tulisan ini bermula. Zaman pra-merdeka merupakan zaman peralihan antara zaman bahasa Melayu klasik ke zaman bahasa Melayu moden pada ketika itu. Pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di negeri-negeri selat perlu lulus peperiksaan bahasa Melayu. Pegawai Inggeris yang menunjukkan minat terhadap bahasa Melayu pada ketika itu yang telah membuat kajian ialah R. Winstead, R. J. Wilkinson, Ottino Sek dan W. Marsden. Apa yang dapat saya lihat dari sini ialah pada ketika zaman pra-merdeka ini kita dapat lihat terdapat juga orang-orang luar, iaitu orang-orang Inggeris yang telah menunjukkan minat mereka terhadap bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini mempunyai keistimewaan dan keistimewaan tersendiri dan juga nilainya sendiri sehingga dapat menarik orang-orang luar untuk mempelajari bahasa kita itu. Sekarang sistem ejaan Wilkinson, itu sistem ejaan pertama yang kita akan pelajari. Sistem ejaan Rumi Wilkinson merupakan sistem ejaan bahasa Melayu yang diasaskan oleh sebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Kerajaan Melayu Bersekutu British pada tahun 1904. Terdapat 6 peraturan utama untuk merumikan ejaan bahasa Melayu. Peraturan pertama ialah perkataan Inggeris yang dipinjam oleh bahasa Melayu dieja mengikut sebutan Melayu. Hal ini bagi memastikan tiada perubahan ataupun maksud yang berbeza daripada ejaan perkataan bahasa Melayu yang ditukarkan bahasa Inggeris yang ditukarkan kepada bahasa Melayu. Peraturan kedua ialah perkataan pinjaman yang sudah biasa digunakan secara umum dalam bahasa Melayu dieja seperti yang disebut oleh orang Melayu. Contohnya perkataan ma'afum, makmur dan makna, iaitu huruf ain pada tengah perkataan dieja dengan 2 A kerana mengikut sebutan bahasa Melayu. Peraturan ketiga ialah terdapat beberapa perkataan yang dipilih seperti kata kemudian, demikian dan arakian kerana boleh menunjukkan dengan lebih terang asal pembentukan katanya jika dieja berbeza mengikut sebutan. Begitu juga peraturan yang keempat bagi kata terbitan yang mengandungi imbuhan dieja menyamai bentuk asalnya walaupun terdapat perubahan bunyi, misalnya menyabalah dari sabalah bukan menyebelah.
Peraturan kelima ialah perkataan-perkataan seperti sahaya, bahaya, sahaya, baharu dan cahaya dieja dengan abjad H di tengahnya, iaitu menyamai ejaan Ben Ophüschen. Peraturan keenam ialah pemilihan vokal antara O dan U dan antara I dan I pada suku kata akhir tertutup mengikut sistem. Contohnya vokal O dipilih bukannya U jika pada suku akhir berpola ong, oh, op, misalnya kepung, buluh dan merbuk. Vokal U dipilih jika suku kata akhir berpola un, ut, us dan ur, misalnya minum, tahun, turut, betul, hangus dan labur. Apa yang dapat saya simpulkan daripada sistem Jarum Dickinson ni ialah ia menjadi panduan dalam sistem pengajaran dan penulisan buku-buku teks di sekolah pada masa itu. Oleh itu, sistem ejaan ini juga diperkenalkan sebagai sistem ejaan sekolah ketika penggunaannya ini sangat meluas dan sangat lama pada ketika itu. Sekarang kita akan bergerak kepada sistem ejaan Zabba, iaitu salah satu tokoh yang telah berjuang bagi memartabatkan bahasa Melayu kita pada hari ini. Sistem ejaan merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan bahasa Melayu yang disusun pada tahun 1933. Sistem ejaan ini diterbitkan di SITC, iaitu Mata Perguruan Sultan Idris, ataupun lebih dikenali pada hari ini sebagai UPSI. Dalam beberapa tahun, sistem ejaan ini dipergunakan dalam beberapa buah buku terbitan pejabat karang mengarang. Antaranya ialah Daftar Ejaan Melayu 1949 dan Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 1941. Peraturan dalam sistem ejaan Zabba. Peraturan ini dilakukan bagi memastikan tiada salah faham di antara sistem ejaan yang dirumuskan dilakukan oleh sistem ejaan Zabba dengan sistem ejaan Dickinson, itu sistem ejaan sebelumnya. Yang pertama, huruf H dan K adalah huruf akhir dalam suku kata akhir. Hal ini menyebabkan vokal I dipilih bukan vokal I pada suku kata itu. Jika suku kata akhir tertutup, bukan diakhiri oleh konsonan H dan konsonan K, maka vokal I digunakan, bukan vokal I. Perkataan pinjaman daripada bahasa Arab belum diasimilasi hendaklah dieja mengikut bunyi asalnya dengan memakai tanda petik di atas. Contohnya, wa, salam. Semua perkataan yang mengandungi huruf nga dan ga dalam tulisan Jawi dieja dengan 2G. Contohnya, fanggar dan hinggap. Sistem ejaan Fajar Asia itu sistem ejaan ketiga yang bakal kita pelajari. Sistem ini diperkenalkan oleh pemerintah tentera Jepun dalam majalah Fajar Asia. Tujuan sistem ini adalah untuk menyeragamkan penulisan ejaan Rumi bahasa pada ketika itu. Sumatera dan bahasa Malaya disatukan di bawah satu pemerintahan. Sistem ini juga mengekalkan penggunaan konsonan-konsonan yang diterapkan oleh Wilkinson dan Zabba. Vocal obstruction yang digunakan kecuali O, I yang digantikan dengan U. Pada ketika ini kita dapat lihat bahasa Melayu telah luas dipergunakan di antara Sumatera dan Malaya boleh disatukan. Kedua-dua buah negara ini diperkuat kuasakan penggunaan bahasa Melayu. Grafem yang digunakan oleh sistem ejaan ini menunjukkan sedikit perbezaan sahaja daripada yang terdapat dalam sistem ejaan Wilkinson dan sistem ejaan Zabba. Walaupun sistem ejaan ini dilihat lebih baik berbanding ejaan Wilkinson dan ejaan Zabba dari sudut grafem. Namun ini tidak menepati untuk digunakan sebagai sistem ejaan dalam kajian terhadap tafsir Nur Ali Hassan kerana ianya masih lagi tidak mempunyai pedoman dan transliterasi yang konsisten. Apa yang dapat kita lihat di sini ialah setiap sistem ejaan ini menunjukkan satu peningkatan ataupun satu pembaharuan baru daripada zaman ke zaman, menunjukkan bahawa adanya individu-individu yang bertanggungjawab bagi memastikan bahasa Melayu ini dapat dipertingkatkan, dapat dipermudahkan kefahamannya kepada masyarakat pada ketika itu. Sekarang yang terakhir, kita akan bergerak ke sistem ejaan Rumi Kongres. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang pertama telah diadakan di Singapura pada tahun 1952. Dan yang kedua diadakan di Seremban pada tahun 1954 dan Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956. Dalam Kongres Bahasa Melayu ketika tahun 1956, masalah ejaan Rumi diberi perhatian berat. Peserta Kongres mencadangkan beberapa pembaharuan yang agak radikal antaranya untuk memperbaikinya. Sistem ejaan Zabba, sistem ejaan baru ini sebagai sistem ejaan Kongres yang dipersetujui oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang ketiga pada tahun 1996. Prinsip dalam sistem ejaan Rumi Kongres. Satu daripada prinsip ejaan yang ditetapkan ialah menggunakan
Sistem fonologi, bukan fonetik, iaitu melambangkan satu fonem dengan satu grafem atau huruf sahaja. Kedua, perbezaan telah ditetapkan semula dari segi keserasian vokal dalam suku kata awal dan suku akhir tertutup. Ketiga, tanda sempang dihapuskan penggunaannya, iaitu menyalahi sama sekali. Seperti kita dapat lihat dalam sistem Zaba yang banyak kali menggunakan sempang, kecuali pada kes-kes tertentu sahaja. Keempat, terdapat pembaharuan dari segi pembezaan mengeja beberapa perkataan tertentu disebabkan ejaan Kongres menetapkan supaya perkataan dieja berdasarkan sebutannya yang asal. Yang kelima, terdapat perubahan dalam penggunaan kata-kata partikel iaitu kata gelaran si, kata depan di, ke dan penanda sama satu. Dipisahkan ejaannya daripada perkataan yang mengikutinya tanpa penggunaan sempang. Sekarang kita akan bergerak ke zaman pasca merdeka. Apa itu zaman pasca merdeka? Iaitu ia merupakan era selepas merdeka atau pasca merdeka. Bermula selepas 31 Ogos 1957, iaitu tarikh negara kita merdeka hingga tahun 1967. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan negara kita Malaysia ialah bahasa Melayu sehingga ke hari ini. Sistem ejaan yang terdapat dalam zaman ini adalah sistem ejaan baru bagi bahasa Melayu, iaitu Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu 1972. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia merupakan kemuncak kepada segala kegiatan penyempurnaan kepada sistem ejaan. Sistem ejaan ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 16 Ogos 1972 di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Sistem ejaan tersebut dirasmikan serentak di kedua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, sistem ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama yang digunakan sehingga kini. Ciri utama sistem ejaan Rumi 1972. Terdapat 6 ciri utama bagi meningkatkan kefahaman pembacanya. Sepanjang Rumi 1972 terdapat beberapa jenis huruf dalam bahasa Melayu, iaitu huruf vokal, diftong serta huruf konsonan. Kedua, wujudnya sistem keselarasan huruf vokal. Tiga, adanya penulisan kata bahasa Melayu seperti penulisan rangkai. Kata keempat, penggunaan huruf besar dan kecil yang kita dapat lihat dalam dengan kata namaan dan kata nama khas. Kelima, penggunaan tanda baca dan yang terakhir ialah penulisan partikel seperti lah, kah dan tah yang dieja berangkai dengan perkataan yang mendahulunya. Sistem keselarasan huruf vokal di mana keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata awal dan suku kata akhir tertutup. Contohnya lantik dan lelang. Sekarang kita akan masuk ke peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DPB. DPB atau nama asalnya Balai Pustaka pada suatu ketika dahulu ditubuhkan di Johor Bahru sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran pada 22 Jun 1956. Tujuan penubuhan DPP ini ialah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. DPP merupakan salah satu rujukan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh masyarakat ataupun orang-orang yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam mengenai bahasa Melayu itu sendiri. Kerana setiap informasi dan juga maklumat yang diberikan oleh DPP ini merupakan satu maklumat yang sangat tulus dan sangat jelas mengenai bahasa Melayu itu sendiri. Apa yang dapat saya rumuskan daripada rumusan daripada pembentangan saya ini ialah cabaran yang dapat dihadapi oleh bahasa Melayu pada hari ini adalah untuk kekal relevan dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa yang kita dapat lihat, rakyat Malaysia pada hari ini banyak mempergunakan bahasa Melayu pasar ataupun bahasa Melayu yang campuran dengan bahasa Inggeris. Di media sosial pada hari ini kita dapat lihat rakyat Malaysia itu sendiri mempergunakan bahasa Melayu ini dengan tidak sepenuhnya. Mereka lebih memandang tinggi bahasa luar, iaitu bahasa Inggeris. Mereka beranggapan bahawa bahasa Inggeris ini sebagai bahasa komunikasi global. Dan mereka juga berasakan bahawa bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang lapuk dan bahasa yang tidak relevan pada ketika ini. Apa yang dapat saya katakan daripada perkara ini ialah bahasa Melayu ini perlulah dipandang serius sebagai satu bahasa yang perlu dipupuk penggunaannya. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berusaha bagi memartabatkan bahasa ini bukan saja dalam negara tetapi juga secara global supaya orang luar dapat mengetahui bahawa bahasa Melayu ini bukan saja satu bahasa. Bahasa Melayu ini merupakan satu perkara yang dapat menyatukan semua masyarakat dalam negara kita itu sendiri. Bahasa Melayu pada hari ini kurang mendapat sambutan tetapi penggunaannya juga semakin berkurang.
Terdapat banyak individu-individu yang perlu bertanggungjawab bagi memastikan perkara ini dapat dibendung. Bahasa seperti yang kita dapat lihat pada hari ini, sekolah merupakan salah satu cara yang terbaik bagi penggunaan bahasa Melayu ini dapat dipertingkatkan penggunaannya. Bak kata hang tuah, tidak akan hilang Melayu di dunia. Selagi adanya orang Melayu itu sendiri, penggunaan bahasa Melayu ini akan kekal ada. Golongan-golongan inilah perlulah bertanggungjawab bagi berusaha meningkatkan bahasa Melayu ini daripada satu platform ke platform yang lain agar bahasa Melayu ini dapat dikenali di seluruh dunia. Bahasa Melayu ini tidak akan hilang selagi adanya masyarakat Malaysia, selagi adanya golongan bangsa Melayu ini. Oleh itu, kita perlulah cinta akan bahasa Melayu kita ini kerana bahasa melambangkan bangsa kita itu. Sekian saya daripada saya. Terima kasih.